Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Selamat berhujung minggu bersama dengan saya Fidaus dalam kempen HCD Book Lovers untuk minggu ini. Jadi nak tahu apa yang saya ingin kongsikan bersama dengan anda semua? Teruskan bersama dengan saya, insya-Allah. Terima kasih saudara-saudari yang terus setia bersama dengan saya. Jadi untuk mengetahui apakah bahan bacaan yang saya ingin kongsikan bersama saudara-saudari pada minggu ini, inilah dia. Buku yang bertajuk Pengantar Tamadun dan Sejarah Pemikiran Islam. Karya yang ditulis oleh Ramawan Abdul Rahman dan Zulkifli bin Dahlan, merupakan pensyarah Universiti Teknologi Mara. Buku ini dijadikan teks khusus untuk pelajar UiTM dalam subjek Sejarah Pemikiran Islam. Jadi dalam buku ini saya ingin berkongsi beberapa perkara yang menarik perhatian, iaitu bab teori kedatangan Islam ke alam Melayu. Bunyinya macam menarik kan? Apa kata kalau sekali-sekala kita cuba mengimbau kembali sejarah bagaimana Islam bertapak di negara kita? Okey, pertama sekali kita mengenal pasti dulu teori kedatangan Islam ke alam Melayu. Okey, alam Melayu ini meliputi wilayah selatan Thailand, selatan Filipina, Malaysia, Indonesia, Brunei dan Singapura. Jadi ada beberapa teori yang membuktikan bahawa pengaruh Islam di tanah Melayu itu berpunca daripada beberapa aktiviti, antaranya ialah kemasukan pedagang daripada China. Okey, ini yang pertama. Dan yang kedua adalah kemasukan pedagang dari tanah Arab. Dan yang ketiga, teori yang ketiga ialah kemasukan pedagang dari India. Jadi ini adalah tiga teori yang kuat mengatakan bahawa munculnya Islam itu bertapak di alam Melayu melalui pedagang-pedagang daripada tiga buah negara ini. Baik, jika tadi kita telah melihat sedikit berkenaan dengan teori kedatangan Islam ke tanah Melayu, apa kata kita lihat pula faktor-faktor yang menyebabkan Islam ini berkembang pesat di tanah Melayu ini. Jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan Islam berkembang dengan pesat di alam Melayu. Ada 6 faktor. Yang pertama ialah faktor kehebatan Islam itu sendiri. Antara sebab Islam diterima masyarakat Melayu di tanah Melayu ini ialah agama Islam menegaskan nilai-nilai murni seperti keadilan, bertanggungjawab dan lain. Islam juga menekankan tuntutan jasmani, rohani dan akli. Yang kedua, faktor pendakwah. Menurut pakar sejarah Dr. Siddiq Fadil mengatakan bahawa perkembangan Islam ini dihasilkan dengan kebijaksanaan pendakwah itu sendiri. Ini membuktikan bahawa raja-raja di tanah Melayu memeluk Islam melalui usaha yang dilakukan oleh para pendakwah. Yang ketiga ialah faktor perkahwinan. Berlaku perkahwinan antara golongan sufi, pedagang dan pendakwah dengan anak-anak gadis tempatan. Ini menyebabkan agama Islam itu berkembang dengan lebih pesat di tanah Melayu ini. Faktor yang keempat ialah faktor pemimpin dan pembesar. Faktor ini membuktikan bahawa tradisi warisan yang lahir dari konsep pendewaan kepada pemerintah. Tradisi taat setia kepada pemimpin dan pemerintah. Yang kelima, faktor politik dan penaklukan. Ulama-ulama dihantar oleh kerajaan Melaka untuk mengajar dan menjadi rujukan kepada kerajaan Kampar, Patani dan Indragiri. Dan yang terakhir ialah faktor ekonomi dan perdagangan. Umum mengetahui bahawa Melaka menjadi pusat perdagangan yang terbesar pada era sejarah Melayu Melaka.
dan menjadi sebagai pusat perdagangan yang terpenting di rantau ini. Oleh itu, peniaga Islam mula berniaga sambil berdakwah dan menyebabkan agama Islam ini terus berkembang dengan pesat di seluruh tanah Melayu. Alhamdulillah, sekian saja perkongsian saya pada hari ini. Jadi pengajaran yang kita boleh ambil daripada kupasan sebentar tadi ialah kita mestilah menghayati dan mengamalkan segala ilmu yang telah kita pelajari yang diperturunkan oleh baginda Rasulullah SAW melalui para pendakwah sejak dari turun temurun, agar kita menjadi insan soleh dan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sama-samalah kita menyemarakkan budaya membaca agar kita menjadi orang yang berilmu dan bertakwa kepada Allah. Apa yang baik itu datang daripada Allah, yang lemah itu kekurangan daripada diri saya sendiri. Saya mohon ampun dan maaf. Sehingga kita berjumpa lagi di lain waktu, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.